Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita minta Azumar tolong bacakan doa sebelum kita mulakan kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni iman wa zidni fahma. Amin. Amin rabbal alamin. Alright, so guys, kita akan teruskan our journey with our chapter 3, sequences. Okay, sequences ni saya diberitahu you tak belajar dalam MAC lah. You tak belajar dalam MAC. Okay, jadi pelajar yang tidak ambil MAC ini adalah perkara baru. Tapi I don't think you have to be demotivated because this chapter is really okay je lah sebab dia melibatkan formula. Okay, sebab dia hanya melibatkan formula, so benda ni adalah okay. Okay, so kita akan tengok 3.1, apa yang kita ada? Kita ada sequences. Di mana sequences ni kita nak cari n term of a sequence. Okay, kita nak cari n term. Alright, so dan 3.2 kita ada arithmetic sequence, 3.3 kita ada geometric sequence. Okay, di mana dua-dua ni ada perbezaan dia dari segi formula, dari segi term. Okay, dua-dua ni ada perbezaan dia. So you have to identify lah, adakah soalan itu melibatkan AP, okay, or GP. Okay, I can call it arithmetic progression as well. Right, so next let's look at our objective. Okay, for this chapter, you have to know your objective so you know what you should get, what you should know, alright? 3.1a, you have to know how to express the n term of a sequence, okay? Part number 2, you can find the n term and sum. Okay, boleh tak siapa-siapa volunteer untuk bagi tahu saya apakah simbol untuk n term? Apakah simbol Tn? Okay, bila kita nak tulis, make sure dia adalah jelas dari segi sizing. Okay, itu yang saya jumpa lah chapter 1 sangat ramai buat kesilapan macam tu. Okay, dan as sum of the first n terms adalah Sn. You have to make sure balance lah sizing. Okay, ni sizing tak betul ni sebab format lari ni. Okay, tak ada masalah pun that one. So the formula, kalau Tn apa formula dia? A tambah N tolak 1 D Sn, ini adalah formula dia. Dia ada dua pilihan lah. Bergantung kepada apa maklumat yang you dapat daripada soalan. Alright. So, this is the only content for chapter 3. Ini sahaja content dia. Okay. Content untuk chapter 3 kita hanya ada 2 jam lecture. Tutorial kita ada 3 jam. So, minggu ni sepatutnya dah habis chapter 3. Alright. So, kita tengok dua bahagian. Kita ada AP and kita ada GP. Alright. Apa yang perbezaan paling besar antara AP dengan GP, guys? Siapa boleh beritahu saya? Apa perbezaan dia yang paling besar yang membuatkan ini adalah AP, ini adalah GP? What is it? Siapa nak teka? Kalau susunan dia, perbezaan dia sama kalau AP, kalau GP lain-lain. Okey, siapa yang bercakap? Khatijah. Okey, Khatijah. Khatijah A9 kan? Okey. Khatijah buka kamera tak? Okey, kejap. Sebab saya tak cam lagi you guys. So kalau boleh buka kamera lagi bagus. Mana Khatijah? Khatijah kata apa tadi? Perbezaan dari segi? Perbezaan dia sama. Dia punya selang nombor tu. Okay, Khatijah dah buka kamera? Sekejap, madam. Okay. Okay, kita tunggu Khatijah. Izatul Alia. Izatul Alia A3 T4, betul tak? Ya. Okay, Izatul Alia. Apakah yang you nampak daripada geometri? Kan dah tengok video kuliah kan? Izatul Alia, kalau geometri, apa dia punya signifikan berkaitan dengan geometri? Common ratio, common difference tu kah? Untuk geometri kita akan guna apa? Jatuh, Media tak nampak muka ya, Jatuh? Ya? Media tak nampak muka awak. Media nampak dahi ya. Okay, Jatuh?
Kalau geometrik guna common ratio. Okay, Kalau good. arithmetic common difference. Okay, Khatijah. Okay, Khatijah. Alright, common difference. Macam mana kita nak cari common difference untuk arithmetic? Tolak. Tambah Tolak. dan Tolak. tolak. Okay, depends pada soalan. Okay, thank you Khatijah and Izzatul. Alright, so kat sini arithmetic, apa yang you kena faham adalah dia punya D. Dia punya perbezaan adalah dia adalah melibatkan perbezaan. Maksudnya sequence tersebut dia ada dia punya perbezaan yang sama untuk setiap term. So macam mana nak cari perbezaan? Apa formula dia? T after minus T before. Okay? T selepas tolak dengan T sebelum dia. And then you akan dapat dia punya difference. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Good. Okay. So A adalah the first term. Okay, A adalah the first term which is dalam geometri pun kita pakai A sebagai first term. Alright, so sekarang ni madam nak bawa you guys pergi tengok formula. Okay, kita recall balik sebelum kita buat soalan sekali lagi. N term. Okay, apa maksud N term? Term yang berapa? What is the formula of N term? N term adalah Sn minus Sn minus 1. So what is this? This is sum. Alright, sum after tolak sum before lah. Secara mudah. Okay. Alright. N term. Kena tahu perbezaan dulu. Awak nampak macam simple Awak nampak macam simple, tetapi bila pergi kepada cara penulisan, bila you jawab, ini yang masalah yang saya akan jumpa nanti. Okay. Formula yang seterusnya adalah Sn. Okay. Sum of first N term. Okay. Ini adalah formula dia. N per 2. N tu kita ambil total. Berapa sequence yang you ada. Berapa bilangan yang you ada term. Berapa term yang you ada dalam sequence tersebut. Okay. You multiply dengan 2A tambah N minus 1D. Okay. Next one. Bila kita nak guna formula di bawah ni kelas. Boleh bagi tahu madam? Anyone? Bila ada sebutan terakhir. Yes. Bila soalan dia bagi sebutan terakhir. Very good. Siapa cakap tadi? Syafiq Suara siapa tadi? Danish macam Danish. Danish. Danish buka kamera Danish. Buka. Okay, bagus. Okay, Izzat. Alright. So, next. Kita pergi kepada kita punya geometri. Bahagian yang terakhir dalam topik ni. Dalam geometri, formula kita adalah okay, ni formula asas lah. Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Okay. Kalau aritmetik dia adalah A tambah N tolak 1D. Okay, apa yang you nak highlight adalah di sini. Ini adalah power. Okay. So bila you tulis power, make sure dia dalam kedudukan power. Jangan P tulis sebelah-sebelah. Alright. So dalam kita punya geometri, R kita adalah common ratio. Di macam mana kita nak cari R, you hanya divide. Okay. Apa yang you divide, you ambil T after divide by T before. Kita ambil term selepas bahagi dengan term sebelum. Okay. Dan teruskan dengan kita punya formula N term. Okay. Formula N term ni sama sahaja. Kalau you nak cari N, you nak cari term tersebut, you ambil sum selepas tolak dengan sum sebelum. Okay. Next one. Alright. Adalah dari segi kita punya formula Sn. Okay. Dari segi kita punya formula Sn. Alright, kita ada A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R, di mana R lebih kecil pada 1 dan satu lagi bila R lebih besar pada 1, you just ambil R tolak 1. Okay. Alright. Cumanya yang ini bahagian geometri. Okay. Kita buka balik kita punya curriculum. Okay. Geometri. Okay, this is curriculum untuk geometri. You boleh pakai formula ini satu sahaja. Dengan syarat you punya R tidak not equal to 1. So maksudnya kalau you pakai formula R kuasa N tolak 1 per R tolak 1 pun sama sahaja jawapan dia bila you pakai this formula. Alright, boleh kelas? Boleh? Boleh.
Okay, dan kita bukan belajar aritmatik dengan geometrik semata untuk cari sahaja. Kita akan apply dalam kita punya business and economics. Okay, because you guys adalah accounting student, so you akan apply benda tu. Okay, so next one, let's go to our tutorial. Siapa? Jangan. Okay. Dah mula buat guys? Alright, tutorial 1. Okay, arithmetic sequence. Okay, arithmetic sequence. So, terus pergi kepada kita punya formula lah. Apa formula dia kelas? A plus n minus 1D. Am I right? Yes. Dan you ada Sn adalah n per 2 2A plus n minus 1D. Yes or no? Yes. Yes. Okay, dia adalah benda yang sama di belakang, di term belakang saja. Alright. Okay, question number 1. Which term of the arithmetic sequence is 1, 4, 7 is 88? Apa maksud soalan ni? Apa maksud soalan ni kelas? Nak cari N. N untuk 80? 88. 88. Okay. So, let's go for this question. Alright. So, dia nak Tn, which is 88. So, dia nak tahu, soalan adalah dia nak tahu N. Okay. Macam mana nak buat ni? Apa maklumat yang you ada daripada soalan? First term. First term. Okay. Write down the information first. A equal to 1. Lagi? D D. equal to 3. Okay, D ni awak kena check tau. Okay, you kena ambil 4 tolak 1. D1, let's say 3 sebab kita kena check. Sometimes kita saja nak treat awak. Sedangkan dia bukan pun D yang sama. So, from this we get D equal to 3. Okay? Okay. So, kita nak N. Tn kita dah ada. Okay, formula Tn equal to A plus N minus 1D. So, what do you have? Tn adalah 88, A adalah 1 plus N kita tak tahu. N ini yang kita nak cari. Your D is 3. Okay? So, kat sini kita dah boleh calculate. Macam mana nak kira ni kelas? Macam biasa. Macam biasa. Saya dah masuk formula dah. Saya dah masuk dalam formula dah. Okay, so how much is your N? You kira macam biasa, what is your N? 30. 30. Alright? Sudah tak susah pun this chapter. Okay? Next. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Find the sum of each of the arithmetic series. Okay? So ni adalah kita punya apa ni kita panggil? Ni apa kelas? Ni adalah kita punya sequence lah. Kita punya sequence. Okay? Ni adalah you punya sequence. 159401. Dan you nampak dia berhenti dekat 401 ada titik kat situ. So that's mean 401 tu apa kelas? Last term. Last term. Okay? Last term. Okay, so now write down the information that you have from this question. Apa maklumat yang you ada daripada soalan ni? Of course, A equal to 1. How about next one? D. Okay, make sure you check first. 4. Okay, so kita dah tahu D adalah 4. So next, dia tak bagi last term macam tu je. Mesti kita kena guna. Okay, mesti kita kena guna. So, how you can write your last term here? Okay, let me call Havinesh. Suara tak masuk lagi Tak, saya dah WhatsApp pun rasa okay. tak balas lagi. Bahaya ni. Alright, Izzat. Oh, Izzat.
Yes, madam. Okey Izzat. Okey Izzat, macam mana madam nak tulis 401 dari segi simbol? Yes. Macam mana madam nak address? Macam satu madam address dia sebagai A, 4 sebagai D, 401 sebagai apa? SN. Dia bukan SN. SN tu apa kelas? SN tu apa Izzat? SN? Takkan SN adalah 401. Soalan awak minta cari sum. So bermakna soalan ni kita nak cari sum. Your question nak cari SN. Betul tak Izzat? Umi hujan ni. Malin, kain. Okey Izzat, betul tak? Malin. Izzat? Yes, madam. Sorry, masalah internet tadi. Okey Izzat. Soalan ni minta cari apa Izzat? Dia punya sum. Dia punya sum. Bermakna kita nak cari SN. Yes or no? Yes. Yes. Okay, good. What is 401? Ni apa ni? 401 ni. Dia punya terms. Term. Term di mana? Term di hujung sekali dan nampak ada titik kat sini kan? Yes. So dia panggil sebagai apa? Last Last term. Okay, apakah simbol last term? Tak ingat, madam. Apa simbol last term kelas? L. L. Okay. L. Okay. Okay. Patah balik kepada soalan. Okay, Izzat dengar Kita nak cari sum. Bila kita nak cari sum, you have to know apa? N. Betul tak? Yes. You mesti tahu N itu berapa. Barulah you boleh cari S ke berapa. Kalau N dia adalah 10, kita cari S 10. Kalau N adalah 7 juta, kita cari S 7 juta. Okay. So sekarang, walaupun dia bagi L, okay, walaupun dia bagi L, kita boleh tukar dia sebagai TN. Okay, kita boleh tukar dia sebagai TN. So, you put TN is equal to 401 here. Kenapa Madam letak dia sebagai TN? Sebab my first, benda pertama yang saya nak cari adalah saya kena cari N terlebih dahulu. Faham? Faham kelas? Yang lain faham tak? Yang lain yang tak buka kamera pun boleh bersuara You ada masalah internet but you have to. Because this is class. Anak Ashrawi? Ada madam. Ya? Boleh tak? This class ni saya nak jumpa madam. So, personal je. Terus sambung InsyaAllah. Selagi anak-anak saya okey di luar sana boleh. Boleh Zarif? Okey, yang lain faham ke? Faham. Okay. Alright. So, kita cari N dulu. Baru kita boleh cari SN. Kita kena cari dulu bilangan dia berapa. So, kalau kita nak cari bilangan, kita boleh terus pergi kepada kita punya formula TN. Okay. TN sama dengan 401. Which is 401 A tambah N tolak 1D. So, terus ganti A dengan 1. N kita tak tahu, darab dengan D4. Am I right? Betul tak? Betul. Betul. Okey, madam nak minta Adila Nabila. Adila ada? Adila ada? Adila Nabila A94 ada? Tak ada? Yes, madam. Kuat sikit. Bila tak dengar, mic awak kena kuat. Okey Adila. Berapa nilai D? Patutnya dah buat kan? Betul tak? Dah buat kan Adila? Nilai D. Nilai D. Belum lagi? Dah buat Tak, tau sebelum. Madam saya nilai D. Ya. 4. Berapa? 4. Bukan D kan? Sepatutnya Sorry, N. N.
Oh. Berapa nilai N? Okay, good. Betul. D4. Berapa nilai N? Tak ingat dah. Tak buat lagi ke Adila? Soalan ni saya tak buat lagi. Soal 2 tak buat lagi. Kenapa tak buat lagi? Masalah kat mana? Masalah nak faham soalan ke? Tak, semalam saya demam madam. Vaksin Video je. Okay. So nanti buat nah. Alright. So guys yang lain berapa nilai D? Okay, thank you Adila. How much is the value of D? 101. Okay, 101. So in that case, we can find our SN. Okay, tulis dulu formula dia. N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Okay, so masukkan nilai. Jadi saya tak nak tulis formula lah. Tak nak tulis formula, kalau you precise, you tulis jawab, you memang ganti nilai dengan tepat, you memang takkan careless, tak apa. Okay, if not, you have to write down the formula. Right, so N minus 1 is automatic 100 multiply with D4. So you can get the final answer. How much is it, class? 20301. Alright, that's it. Okay, senang ke susah? Boleh lah. Boleh lah. So. Okay, so. Okay, number 3. Find the sum of the odd numbers. Okay, kita nak cari apa ni? SN. Okay. Tapi ciri-ciri adalah odd numbers. Okay. From 1 to 99. Okay. That are divisible by 3. Macam mana ni? Siapa jawab soalan ni? Semua cuba jawab tak? Apa? Okay, siapa tu saya tu? Hasanah. Ya. Okay Hasanah, apa perkara pertama yang Hasanah buat? Saya listing madam. Okay, kita kena list dulu kelas. Kita kena list sebab 1 dengan 99 ni belum tentu kita punya dalam sequence. You kena list dulu. What is included in the sequence. So, 1 sampai 99. Okay, nombor berapa yang dia adalah mesti nombor ganjil dan mesti boleh dibahagi dengan 3. You kena list dulu. So, what is your listing, Hasanah? Yang listing yang odd number je ke madam? Dia kena sekali lah, kan? Dia kena memenuhi dua-dua syarat. Ni syarat pertama, ini syarat kedua. Mesti dua-dua kena patuh terus. Okay, what is your listing? Kita akan mula dengan nombor berapa? 3. Mestilah nombor 3. Dan 9. 9. 15. Okay. 1. Terus yang terakhir berapa? 99. Okay. Ramai tak yang tak jawab soalan ni kelas? Bukan 12 ada ke? 12 memang boleh. Tapi 12 not odd numbers. Dia memang boleh bahagi dengan 3. Tapi 12 tak boleh. Sama juga dengan 18. Okay. Alright. Dari segi listing, you tak boleh listing yang awal saja. You kena listing yang akhir. Sebab apa? Sebab dia bagi 99 kat situ. Maksudnya you kena cari. Adakah 99 ni memenuhi syarat 1 dengan 2? Yes. And then, so 99 adalah kita punya L. Kita punya last term. Last term sangat penting. Sebab kita dapat apa daripada last term, Zarif? What do we get from last term? Dapat N. Yes, kita dapat N. So, in order for you to find SN, you have to find N first. Kita nak cari sum. Sum semua term. Sebelum kita cari sum semua term, kita kena dapatkan N kita dulu. So, N kita adalah daripada berapa? Tn sama dengan 99. Alright. So, this is arithmetic. Kenapa ini adalah arithmetic? Sebab difference dia berapa? D dia berapa, guys? 6. Okay. Barulah kita boleh guna formula A plus N minus 1. D equal to 99. So we substitute the value 3 plus 6 equal to 99. So what is the value of N? Okay, kejap 17. 7. 17.
Okay, bila ada N, barulah dapat cari Sn. Okay, baru dapat cari Sn. So, Sn adalah N per 2. Okay. Alright, so Sn kita adalah 17 over 2. So, kita nak cari S17 2A. A kita adalah 3 tambah 16 multiply with D. Alright, so what is S17? Okay, sekejap Mereka panggil nama. Ya. Churning ada? Yes, madam. Yes, Churning. What is your final answer for this one? 867. Right. That's it. Tak susah. Tak susah. Dia bukan so-so. Ni sangat senang. Sebab apa? You faham dia punya soalan and you just use the formula. That's it. There is no tricky. Tak ada tricky pun. Cuma you kena fikir dekat sini. Dekat sini. Dia punya syarat tu. Dia bukan kategori complicated Boleh kelas? Ubah mindset tu. Can? Okay, next. Number 4. Alright. Okay, find the largest and smallest. Okay, Meda nak tanya. Hanya siapa pula ni? Okay, Pan Chun Hong ada? Pan? Ya, Okay, Pan buka kamera tak? lain ada problem cikgu. Ada problem. Okay, Pan. When you read this question, okay, find the largest and smallest. Okay, what can you change the word largest into symbol? Largest and smallest. 3. 3? Kenapa 3? 3. 3? Kenapa 3? Bukan. Bigger than. Bigger. Okay, the word bigger. Okay. Kalau in terms of this chapter bab 3, apa simbol kepada you boleh tak tukar dua perkataan ni kepada bentuk simbol matematik daripada bab 3? Okay, soalan dia kan, find the largest and smallest of this number if the sum of 25 consecutive odd numbers. What does it mean with the word consecutive? SN. Okay, dia adalah SN. Okay, ini adalah SN lah. Okay, apa maksud perkataan consecutive? Berturutan. Yes, dia adalah berturutan. Okay, maksudnya term S25 untuk, okay, kita ada 25 term consecutive yang berturutan. Syarat dia mesti kita punya adalah nombor ganjil. Okay, kita cerita pasal nombor ganjil lagi. Right, Meda nak tanya, apa maklumat yang boleh dapat daripada soalan ni? Apa dia kelas? D, very good. Who's speaking there? Siapa? D. Okay, D. Berapa nilai D kita? 2. Kenapa? D kita adalah 2. Sebab dia adalah odd number. Kita cerita pasal odd number. Okay, odd number ataupun even number, memang D kita adalah 2. Betul ataupun tidak? Betul. Okay, dan yang mengukuhkan kita punya D adalah perkataan berturutan dekat sini. Bila berturutan bermakna you tak akan langkau. Okay, nombor tu adalah odd number yang berturutan. You tak boleh nak langkau. So, our D is equal to 2. Okay. So, macam mana nak buat ni? Okay, apa lagi maklumat awak? 1275. What is 1275 dekat situ? Kita punya S? Sum.
Sum. SN. Kita punya SN sama dengan 1275. Okey. Jadi nak buat apa dulu ni kelas? Kita What you should do conclusion. first? Conclusion? Conclusion dah? Conclusion. Cari A. Kita cari nilai N. Cari nilai N. Nak cari nilai N. Macam mana nak cari nilai N, kelas? 25 tu. Guna formula. 25. Ya. Okey, N awak dah ada kat sini. Dia adalah S25. So bermakna ini adalah S25 lah. Sama dengan 1275. So kita dah tak perlu nak cari N. Am I right? From here, N kita adalah 25. Kita dah ada sebanyak 25 term. Yang mana jumlah bagi 25 term ini adalah 1275. Boleh? Boleh. Okey. Masalah dia sekarang ni kita tak tahu apa. A. A. Okey. A ni dia suruh cari ke tidak sebenarnya? Tak. Suruh. Siapa yang suruh tu? Okey kelas. Kelas. Ya. Okey. Smallest. Dalam satu term, dalam satu sequence, nilai paling kecil adalah you punya A. Okay. Largest. Largest adalah you punya L. L. Ataupun dekat soalan ni largest adalah you punya T20. 25. T25. Term yang ke-25. So maksudnya dalam diam sebenarnya kita dah ada kita punya, ini saya rasa yang benda yang susah sikit nak nampak. N awak adalah sebenarnya 25. Okey, okey. Sekarang kita patah balik kita punya soalan. You ada S25 sama dengan 1275. That's mean kita boleh masuk guna formula SN. Am I right? Betul? Okey, N per 2. Terus masuk dekat formula. Bermakna 25 per 2. 2A tak tahu. N tolak 1D. 24 multiply with 2. Betul? Betul. Okey. Pan okey Pan. Pan okey Pan? Pan Chun Hong? Okay, okay. Alright. Boleh, Yeah, ma'am. Pan. Alright, good. Okay, Pan, what is the value of A? Okay, yang ni you guys kira Kira. You dapat what is the value of A? 27. 7. Okay. So A adalah 27. Alright. So kita dah dapat dah jawapan yang pertama. Next, kita nak term yang terakhir. Term yang terakhir kita terus pergi kepada T 25. 25. Pergi kepada formula. What is formula term, class? What is formula term? Come on, give it to me. A. A N tolak 1 plus N minus 1D. T. Betul tak? Amira terus masuk dalam formula. Betul. Okay, kalau awak jangan buat macam ni you buat tolak-tolak tu. Okay, sama dengan berapa? T25? 75. Okay. Okay, that's it. Meda berhenti sampai sini. Apa kesilapan penulisan yang saya buat? Katakan, saya biar jawapan macam ni. Siap, saya kata. Apa kesilapan saya? Kena bagi tahu the largest and the smallest. Yes, very good. Yang tu lah jangan buat dalam UPS nanti. Okay, benda simple je, you hilang markah. Bila soalan minta largest, so make sure you write the word largest. Bila soalan minta smallest, you write the word smallest. Okay, you nak tulis smallest sama dengan A sama dengan 27. Next, T25 sama dengan 75. Okay, baru you dapat full mark. Okay, pemeriksa dia tak nak cari kat sini tau. Okay, tak nak. Kenapa penting benda ni? Sebab you punya markah PB 40% adalah daripada penulisan awak. Okay, UPS saya tak tahu lagi format dia macam mana. Okay, sebab this is our first time. Kita pun belum diberitahu. Okay, mungkin UPS adalah objektif, you pilih-pilih jawapan. Kita tak boleh check you berjalan kira. Tetapi dari segi assignment individu, assignment kumpulan, okay, walaupun jawapan dia betul kat sini, saya dah tolak 2 markah. Okay, kalau you tak tulis, jawapan akhir kat sini. Jelas kelas?
Jelas. Okay, so benda ni kena practice. Okay, dia bukan bukan sikit-sikit dan you akan okay. No, you have to practice. Okay, next question number 5. Do we need to discuss this one? Yes, yes. Yes, okay. Okay, so kita ada satu sequence yang mana bermula dengan 4. Kita ada X, kita ada Y. 29/2 forms an arithmetic sequence. So that's mean daripada situ saya ada maklumat apa? A saya. Okay. Di mana A saya adalah apa? 4. 4. Macam mana dapat 4? Okay, betul lah. First term, sorry. So kalau di arithmetic kita ada D. D kita. Okay, dia adalah D. Okay, find the values of X and Y. Okay. So daripada soalan ni, let's list down the information that you have from the question. You ada A ataupun T1 sama dengan 4. Lepas tu you ada apa? T2 sama dengan X. Am I right? Betul? Betul tak? Yeah, betul. T3 sama dengan Y, T4 sama dengan 29/2. Okay? So, kita nak cari value of X dengan Y. Kita nak cari value of X dengan Y, of course you have to know what is your D. Okay, of course kita kena cari kita punya D. So, macam mana nak cari D, kelas? T2 minus T1. T2, okay, let's say T2 minus T1. So, you dapat apa? X tolak 4. Okay, tak dapat. So, kita kena buat apa lagi? T3 minus T2. Okay, nak senang saya divide, saya put as D1, D2 T3 minus T2. Yang ni memang sasah, memang tak boleh lagi lah sebab dua-dua tak ada maklumat. Okay, apa lagi yang you boleh buat? T4 sama 29/2. Lepas tu ambil je tu. Okay, so you ada satu option lagi. 29/2. Masukkan kepada formula. Okay, T4 adalah A plus N minus 1D. So that's mean, okay, mari tulis balik. Takut awak tak nampak. Alright, so A, kita ada apa A? Kita ada 4 tambah N tolak 1D, 4, 3. D kita tak tahu. Alright, D kita tak tahu sama dengan 29/2. Can you calculate D right away from this step? Yes or no? Boleh tak? No? Boleh. Boleh, okey. Hanani. Hanani kelas mana dah Hanani? Saya madam. Ya, Hanani kelas mana? A3 T4. A3 T4. Okay Hanani, calculate me the value and give me the value. Cuba kira. Beda nak minta awak nilai D je. Okay, yang lain kalau ada salah ataupun you tinggal tolong buat dengan pen merah. Hari ni juga kena upload sampai mana kita buat tutorial. Today you have to upload to the OneNote. Okay? Boleh kelas? Boleh madam. Okay, upload. Mana soalan yang memang you jawab betul. Okay, memang tak ada salah apa pun, terus tick merah. Then upload. Okay? How much is your D, Hanani? Jawapan dia dalam pecahan ke madam? Ya, pecahan. Saya dapat 7/2. Okay, good. So, kita dapat 7/2. Okay, tetapi kita bukan nak cari D. Hanani, kita nak cari apa? X dengan Y. Okay, macam mana Meda nak cari X, Hanani? Kita Cuba. It's okay. Kita samakan. Hello? 7/2 sama dengan X tolak 4. Okay, yes. Because you ada kat sini, maka kita boleh guna sebab D adalah nilai yang sama. 7/2 sama dengan X tolak 4. Maka you can get the value of X. Am I right?
Okay, Yeah. how much is X? 15/2. Okay, 15/2. Ajmal ke tu? Okay. Next, D2 Ajmal. Kita nak cari D2, D2. Kita nak cari Y pula. Okay, D1, D2 dia adalah nilai yang sama. So you can just put here Y minus 15/2. Okay. Step dia dah corner dah ni. So what is the value of Y? 11. 11. Alright. So conclusion daripada soalan ini adalah jawapan yang diminta. Okay, ini adalah jawapan yang diminta. Okay, sekarang ni Madam nak buka kepada soalan. Ada soalan tak? Kata Madam, saya tak jelas lah kat sini. Ada soalan lah saya nak tanya Madam. Madam, Ya. kalau Madam tinggal X dengan Y macam tu je tak apa ke? Jawapan akhir. Sebagai jawapan akhir. Boleh, yang ni boleh sebab dia memang you cari X dengan Y. Dia berbeza dengan soalan di atas. Kita tak minta A dengan T25. Kita minta in form of the other words. Kalau kita minta menggunakan istilah yang lain, you have to write down istilah tersebut seperti soalan minta. Tapi yang ni boleh, kita boleh terima. Okay, walaupun you tak write down at the end. Sebab kita boleh nampak in between. Boleh nampak tak perbezaan antara soalan 4 dengan 5? Cara penulisan dia. Kalau 4, soalan 4 kalau awak tak tulis largest dengan smallest, you akan hilang 2 markah. Okay, tapi soalan 5, you maintain je, you buat X, Y macam tu pun kita dah terima. Boleh nampak tak? Nampak tak kelas? Boleh. Nampak. Okay, good. Alright. Okay, soalan nombor 6. Do we need semua soalan ni? Berapa dah? 3 dah. Okay, nombor 6 perlu ke? Ke tak buat lagi ni? Senyap sunyi ni Madam takut tak buat lagi je. Tak perlu. Buat Tak dah. Okay. Tak perlu nah. So maksudnya soalan ni siapa yang tak buat lagi, you boleh buat. Okay, sat lagi terus buat lepas kelas mat. Boleh kelas? Boleh. Boleh nah? Boleh. Okay, good. Just kena tahu apa information yang diberi dalam soalan. Apakah 31, apakah 55 dan sebagainya. Okay. Kalau kawan awak boleh buat, mesti awak boleh buat. Okay, kawan awak pun first time. How about question number 7? Bincang. Alright, jom kita bincang. Soalan number perlu Okay, the difference between the 10th and 5th term is 20. Okay, boleh tak Madam terus tulis dalam bentuk matematik? Apa maksud ayat pertama tu? Boleh. Macam mana nak tulis? Syafiq, macam mana nak tulis? T? P15 tolak T- T10. 10 minus T5. T10, betul. T10 minus T5 equal to 20. Okay, itu ayat yang pertama. Alright. Next, we go to second sentence. The sum of the first 8 terms of series is 136. So, what is it? S lah. S8 sama dengan 1, 3, 6. Okay. Next. Find the first term and the common difference. So, tulis. Ini kerja awak. Kerja awak masih baca satu persatu per ayat ikut urutan. Bukan baca ayat terakhir. Okay, anak saya pun bila dia buat kerja sekolah kan, dia baca. Dia tak tengok pun soalan dia daripada awal. Okay, dia tengok ayat last dia. Sama juga dengan korang. Sama ke tidak? Okay, jangan amal macam tu. Right, so you nak cari A dan you nak cari common difference. Difference mean D. Okay, so kita kena cari ni dulu. Alright. Dan dekat sini ada satu hint perkataan hence. Okay, hence yang sangat famous dalam syllabus metrik. Okay, dan you kena tahu macam mana you nak buat soalan bila ada perkataan hence. Alright, so saya nak cari A dengan D dulu.
Apa yang saya patut buat dulu kelas? Kita just guna information yang diberi, tukar kepada bentuk formula. Betul? Betul kelas? Okey, T10. Macam mana madam nak tukar kepada formula? Okey, kita panggil Farzana. Farzana ada? Farzana ada kelas? Farzana A3, T4. Ya, madam. Okey, Farzana on kamera tak? Tak. Tak. Internet dia Okey. Alright. Farzana, tolong saya tukar kepada bentuk formula untuk T10. Sebutkan saya dalam bentuk formula. What is T10? Come on. yang A tambah N A dekat tambah satu 9 D. Betul? Betul tak? Okay. How about T5? A tambah A tambah 4. 4D. Yes, 4D. Okay, settle. Right. Cuma apa kelas? Apa highlight dekat sini yang you tak boleh buat salah? Siapa boleh bagi tahu saya? Bracket. Very good. Tolak. Okay, bracket. Yes, tolak dekat sini ni. Tolak ni make sure you put bracket. Kena letak bracket. Okay, sebab apa kena letak bracket? Sebab T5 dia bukan satu benda dalam ni. Dia dua term dalam tu. Sebab apa? Bila kita expand dia adalah 5D equal to 20. So D equal to 4. Okay, sekarang ni Meda nak tanya, senang ke susah? Senang. Senang. Ubah mindset awak. Senang. Nampak macam complicated kan? Nampak macam berapa ayat? Ada 4 ayat soalan ni. Nampak complicated. But it's not hard. Alright? Okay, so D sama 4. So kita settle bahagian tu. Next kita pergi kepada S8. S8. Okay. Kita minta pelajar baru lah. Kita minta pelajar baru. Rita? Where is Rita? Yes, madam. Okay, Rita, boleh tak Mary minta tolong Rita untuk translate S8 dalam bentuk formula yang baru kita belajar tadi. S8. Apa? N per 2. 8/2. Terus pergi kepada 8/2. Okay. 2A tambah 4 tolak 8 tolak 1. 8 tolak 1 saya terus buat 7. Darab dengan 7D. 7. 7D jadi 28. 4 kan? Okey, sama dengan 136. Maksudnya sekarang kita just tukar formula dulu. Alright, so kita solve. Apa yang kita boleh solve kat sini? Kita ada 4, 2A tambah 28 sama dengan 136. So saya boleh cari the value of A. Okay, what is the value of A class? 3. 3. 3. Okay, soalan saya masih sama. Susah ke? Nak cari A dengan D? Mudah. Tak. Tak? Tapi awak buat ke tak? Buat. Good. Alright, good. Okay, next. Hence, determine the value of n, such that the n term is at least 120. Okay, dia ada perkataan at least pula kat sini. Apa maksud dia? Okay, ada siapa-siapa nak bagi idea tak? Apa maksud dia? Okay, dengar kelas. Bila you jumpa perkataan hence, okay, bermakna you kena ambil apa yang you cari tadi, you mesti guna dalam penyelesaian awak yang seterusnya. Okay, itu masuk hence. Okay, dengar
dalam exam, UPS atau tugasan, kalau pelajar, kalau kita bagi soalan hands, tapi dia cari maklumat baru, dia tak guna apa yang dia dah jumpa dalam soalan, terus markah dia kosong walaupun jawapan dia betul. Okay? That's important of the word hands. So dekat buku masing-masing, tolong highlight perkataan hands. Awak akan jumpa selalu. Okay? From time to time you will see the question. Awak akan jumpa dalam UPS, you akan jumpa dalam tugasan individu, tugasan kumpulan, awak akan jumpa dalam PSPM. Okay, so maklumat apa yang kita dah ada tadi? Kita ada maklumat D dan kita ada maklumat A. Okay, so jangan cari dekat tempat lain. Alright, siapa boleh bagi tahu saya? Kita minta pelajar barulah. Kita ada Lim Chong Zong. Yes, madam. Okay, how can I address you? Sebab kita ada 2 Lim kat sini. Call me pelajar baru. Chong Zong. Chong Zong. Ya. Mesti Chong Zong, tak boleh Chong. Ya, boleh Chong pun. Okay, Chong. Alright. Chong, macam mana madam nak buat ayat yang terakhir tu in terms of mathematics? Macam mana madam nak translate dia? Dia kata, hence determine the value of n. Dia kata suruh cari value of n. Such that n term is at least 120. Greater than. Nah, greater than. Okay, what is the symbol of greater than? Lebih Besar. lebih besar. Apa yang lebih besar? 120. Is at least. Apa yang lebih besar? 120. Greater than 120, betul? Ya. Okay. Okay, kalau lagi apa lagi yang awak tinggal kat sini? Okay, apa yang lebih besar daripada 120? Jom tengok balik dekat ayat dia. Apa yang lebih besar pada 120? Term N. N term ataupun En. Ini yang kita akan gunakan. Ini yang dimasukkan daripada soalan tersebut. Tn lebih besar daripada 120. Chong buka kamera tak, Chong? Chong? Ya. Buka kamera tak? Cannot open. Cannot. Okay, Tn lebih besar daripada 120. So Tn ni kita boleh terus masuk kepada kita punya formula. Okay, pergi kepada formula awak. So formula awak adalah apa? A tambah? M-1. Okay, A kita ada 3. Terus ganti. N minus 1, very good. Multiply with? 4. 120. Okay, so class, can you calculate the value of N here? Can you simplify? 20.25. Berapa? You kira this one you kira 30.25. Okay. Ada berapa nilai N awak? Your final N? 31. N sama dengan 31. Kenapa ambil N sama dengan 31? Kenapa saya tak boleh ambil 30.25? Greater. Satu lagi dia adalah greater. Satu lagi you kena faham. What is N? N adalah apa N? Bilangan. Value. Yes, bilangan. Value of N. Nilai. Okay? Takkan kita ambil perpuluhan. Mesti kita ambil nombor bukan nombor genap. Whole number. Okay, nombor bulat. Madam, Yes. itu kan tak cukup lebih daripada 5. Perpuluhan tu, kenapa tak 30 je? N lebih besar, Zarif. Oh, okay. N lebih besar. N lebih besar. Kalau you ambil 30, adakah dia melepasi syarat dia lebih besar daripada 30.25? Tak. Okay, dia ada 30, dia ada 31, dekat tengah ni dia ada apa? 30.25. Kita belajar kan number line. Oh, ya. Okay. So you mesti pilih nombor bulat yang paling berdekatan dia adalah 31. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Dulu. Right. Masih bersemangat ke tidak ni?
Semangat. Semangat. Hazanah ni dengar suara dia tu memang semangat lah. Okey, yang lain tu. Yang tak buka kamera, yang tak on mic. Okey. So stay focus. So petang ni kawan kita nak tolong kita. Alhamdulillah, thank you Fatin. Okey, sebab Fatin tolong upload on the spot. Okey. So Fatin boleh terus terangkan tutor 3, chapter 3, tutor 1 masih lagi under arithmetic progression. Okay, jangan confuse lah sebab you punya topik arithmetic sequence. Tapi Meda panggil progression pun tak ada masalah. Okay, masih benda yang sama. Yang penting perkataan arithmetic tersebut. Okay, sambung Fatin. Okay, so kita buat soalan nombor 8. Dia cakap kat situ the sum of the n terms of a series is 3/2n plus 7. Maksudnya dia dah bagi dah. N terms, sum of n terms tu kita kena guna formula yang dia bagi tu. Bermakna so dia dah bagi as n. Kita gantikan jadi n tambah 7. Okey, Meda nak tanya, boleh tak kita guna formula Sn biasa? Sn awak n per 2 apa? 2a tambah n tolak 1d. Boleh tak kelas? Tak boleh. Tak. You mesti guna yang diberi dalam soalan. Okay? Because it is given. Okay, boleh? Okay, sambung Fatin. Okay, lepas tu dia bagi sum of the first n minus 1 terms. Maksudnya Sn tu kita kena gantikan jadi n minus 1. N dia tu. Lepas tu 3/2n tu kita gantikan jadi 3/n minus 1. And n plus 7 tu kita jadikan n minus 1 plus 7. Sebab kita nak gantikan n tu jadi n minus 1. Kita akan dapat 3/2 n minus 1 times n plus 6. Okay. Alright, so kat sini Meda rasa tak ada masalah You just ganti n awak dengan n minus 1 sebab dia minta as n minus 1. Okay, next B. Alamak. Yeah. So saya nak hadam balik. Okay, dia minta show kan? Show that the series is arithmetic. Hence. Okay. Hence take the first term and common difference. Alright. Okay, Meda rasa Fatin tertinggal step untuk show. Betul tak Fatin? Ya. Okay, macam mana nak show kelas this one? Okay, mari kita try tengok. Kita kena show dulu. Show it is arithmetic. So macam mana kita nak show? Kita ada maklumat daripada kita punya Sn. Okay, Sn awak adalah 3n per 2 n tambah 7. This is you punya Sn. Okay, bermakna daripada Sn ni you boleh cari apa saja yang you nak. Especially kalau saya nak cari A. A adalah apa kelas? A adalah T1 sama dengan S1. Okay, A. Apabila N sama dengan 1. So 3 per 2, 8 jadi berapa? 12. Your A is equal to 12. Okay, next. Apa yang kita ada? Kita masih ada Sn. Maka kita boleh cari. Kita boleh cari S2. Okay, kita cari S2 dulu. Kenapa saya cari S2? Sebab memang kita ada formula S je pun. Okay, kita guna dulu formula S. So, kita ganti, kita dapat apa? 3. 2 tambah 7 dapat 9. Berapa 3 dapat 9 dapat berapa kelas? 27. 27. Okay, S2 ni, okay, awak kena faham S2 ni bukan T2. Betul? Okay. So kalau saya nak cari T2, T2 adalah S2 tolak S1. Okay, which is 27 minus
12. So how much you will get? 15, right? Betul tak kelas? Betul. Betul. Okay, sekarang ni macam mana Meda nak show dia ala arithmetic? Okay, dalam you nak show arithmetic ataupun geometry, dia punya keyword dia mestilah kita punya difference. You punya D awak. D tu akan menentukan dia ala arithmetic ataupun tidak. You punya D. Kalau geometry, you punya apa? R. You punya ratio. So bermakna kat sini, madam kena dapatkan madam punya D. Tujuan dia adalah madam nak dapatkan kita punya D. So nak dapatkan D, contoh kat sini madam ada apa? D1 adalah T2 tolak T1 which is 15 tolak 12 dapat berapa guys? 3. 3. Okay, soalan dia. Adakah it is enough? Is it enough? Tak. Adakah you dah show, you dapat D sama 3. Okay, ini ala arithmetic. No. Salah. Kita nak show. Okay, maksudnya kita kena buktikan. So, bermakna saya kena dapatkan D2. D berapa guys? D2. 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 So, saya kena dapatkan D2. Okay, nak dapatkan D2, saya kena cari S3. Masukkan S3. Sebab apa? Sebab formula S3 yang kita ada. So, kita ada apa? 9 per 2, 3 tambah 7. 10. Okay, dapat berapa? Betul tak? Dapat berapa T3? 45. Ha? 45 Sarah, Meda tak kira ni? 45 Ya. Ya. Okay. So bermakna D2 adalah, okay, Mukris ada Mukris? Ada. Okay, Mukris, how can I calculate D2? D2 adalah T3 tolak T2. Okay, Meda nak tanya Mukris. T3 kita dah ada belum? Ada tak? Boleh. Apa yang boleh? Mukris? Sekejap, internet saya problem, madam. Internet problem? Dengar tak suara saya? Dengar tapi Cara dia dengar. macam sekat-sekat. Okey. Mukris, madam nak cari T3 sebab T2 saya dah ada. Boleh tak madam ganti T3 dengan 45? Boleh dengar tak Mukris? Dengar. Dengar. Okey, boleh tak madam ganti T3 dengan 45? Boleh. 45 ni apa? 45 tu sum. Sum. Boleh tak madam ganti dalam T? Term. Boleh. Boleh. Term dengan sum benda sama ke Mukris? Tak sama. Tak. Okey, sekarang Mukris. Okey, kita cuba T3. Macam mana saya nak cari T3? How can I find T3? Because you are having problem there, T3. You tak tahu lagi T3. So macam mana kita nak cari difference kan? Betul tak? S3 minus S2. Okey, T3 adalah kita ambil sum untuk 3 term tolak sum untuk 2 term. Okey, which is S3 kita ada 45 tolak dengan S2 sama dengan 27. So how much do you get? 18. So here kita boleh cari kita punya D2 adalah 18 tolak 15. Okay, 3. So conclusion dia. What is the conclusion? D1 equal to D2 equal to 3. So our difference is 3. So soalan suruh apa? Show that. So it is
arithmetic series. Okay? Boleh tak? Boleh, madam. Okay, sekarang ni saya rasa akan ada pelajar yang confused this question. Tolong tanya saya sekarang. Tolong tanya saya sekarang. Maklumat yang dalam kotak ni adalah yang diberi. Memang dia bagi SN sahaja. Dia tak bagi TN. Okay, tetapi you kena faham. S1 adalah T1. Sebab sum untuk 1 memang melibatkan T1 saja. So that's why you dapat macam tu. S2. S2 adalah apa formula S2 kelas? Madam boleh plus sikit madam. Laju Pada Okay, saya. good Zarif. Yes, you kena bagi tahu saya sebab saya tak tahu. Right? Sebab bila you diam, maksudnya you setuju. Okay? So, Zarif, ini diberi. Faham tak yang tu? Faham tak? SN dalam kotak tu memang dibekalkan. Am I right? From the question. Ya. Okay. Alright. Sebelum tu, kena tahu tujuan soalan kita adalah kita nak tunjukkan adakah ini aritmetik ataupun tidak. Okay. Daripada SN awak, apa maklumat yang you boleh keluarkan? Okay, SN. SN tadi you kata apa? Sum kan? Sum of all terms. Alright. Jumlah untuk semua term. Okay, kita pergi kepada S1. S1 ni untuk sum of T1 only. Okay, so dia adalah sebenarnya kalau you cari S1, dia adalah sebenarnya T1 sama dengan A1. Setuju ataupun tidak? Apa pula? Setuju. Okey, betul. Boleh Zarif? Setuju tak? Boleh, setuju. Boleh, faham. Okay, sekarang kita pergi kepada S2. S2 adalah sum of T1 and T2. Betul tak? Which is sama dengan T1 tambah T2. Okay, the blue one. Semua dapat tak? Okey, aku faham. Okay, faham? Dapat. Okay, yang biru tu, madam gunakan di sini. Okay, S2 madam dapat berapa? 22? 27. Okay. Which is S2 kita tahu dia adalah sama dengan T1 tambah T2. Okay. So kalau madam nak cari T2, sorry madam contoh kat bawah ni. Madam nak cari T2, madam boleh ambil apa? S2 tolak T1. Sorry, S2 tolak T1 sama juga dengan S2 tolak S1. Okey, sekarang ni tolong saya hadam yang warna biru. Warna biru ada 3 benda yang saya nak hadam. 1, 2, 3. Any confusion? There. Bagi tahu saya. And let me explain again. Ataupun ada soalan yang you nak tanya? Madam. Ya? Kalau kita cari formula untuk TN terus boleh tak? Kita tak boleh cari formula untuk TN dekat sini. Sebab kita ada SN dengan SN minus 1. Cari formula untuk TN. Apa maksud cari formula untuk TN? TN adalah A tambah N tolak 1D. Jadi soalnya macam mana you nak cari TN sebab D you tak tahu. Bukan ada formula TN equal to SN minus SN minus 1. Ya betul. Ini yang Meda guna sekarang ni. Okay, bagus. Siapa bercakap tadi? Siapa yang speaking tadi? Saya Madam. Siapa saya? Amirul A3 T5. Okay, Amirul tadi Meda panggil awak. Okay Amirul. Yes. Kita ada satu formula, alright, which is TN adalah sum selepas, SN tolak 1. Ini yang sebenarnya kita tengah guna. Yang mana yang saya tengah guna kat mana? Saya tengah guna kat sini. Betul tak?
Tak nampak lah warna ni. Saya tak boleh guna. Betul tak? Amirul, Madam guna kat sini kan? Ya. Tapi kalau Ya. saya buat terus dapatkan formula Tn sebab dekat soalan dia dah bagi Sn. Kat A dia dah bagi Sn minus 1. Okey, awak terus cari Tn. So you simplify the Sn, you terus cari formula Tn and then you find the value of T1, T2, T3. Betul? Betul Amirul? Betul, Madam. Okey, tu boleh. Salah satu cara pun boleh. You terus cari Tn. Okey, Amirul, Ya, Madam. your task is to upload your solution here. Okay, di sheet yang sama. Alright? Tapi saya tak buat yang apa nama dia? T1, T2, T3 tu. Saya just dapatkan Tn. Okay, awak dapatkan Tn, macam mana awak show dia ala arithmetic? Itu saya tak faham sampai situ. Yang tu boleh. Alright. Tn ke, you nak guna Sn pun boleh. Tak ada masalah sebab dia adalah berunsur daripada maklumat yang sama. Okay. Okay, Amirul lagi sambung dengar Okay, sekarang ni yang lain. Kawan-kawan yang lain. Boleh faham tak 3 line biru yang ada tanda 1, 2, 3 tu? Boleh. Zarif? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okay. Yang lain okey tak? Okey. Belajar baru. Kita ada Tarshini okey tak? Vidya? Faham, Madam. Faham? Faham. Okay, sekejap lagi kalau sempat kita buat cara yang Amirul Okay, sekarang ni saya dah dapat T2, betul? Okay, betul tak? T1 saya dah dapat sama dengan 12. T2 saya dapat 15. Betul? Betul. Okay, so sekarang ni kita akan cari T3. Sebab saya nak tunjuk dia ala aritmetik. Macam mana kita nak tunjuk aritmetik? Of course, kita akan guna D. Okay, so sekarang ni kita tengok T3. Okay, T3 adalah S3 adalah T1 tambah T2 tambah T3. Betul ataupun tidak? Betul. Okay, kita tambah je semua tu. Alright. So, you cari S3. S3 you dapat sama dengan 45. Okay, tapi Madam bukan nak S3. Madam nak T3. So, macam mana Madam nak dapatkan T3? T3 you ambil S3 tolak S2. Sum untuk 3 term tolak dengan sum untuk 2 term. Kenapa Madam macam tu? Sebab S3 adalah T1, T2, T3. S2 adalah T1, T2. So kalau you tolak 2 tu, you dapat tak T3? Dapat. Dapat. Bagi faham yang itu dulu. Maka Madam dapat T3 sama dengan 18. Okay, sekarang ni. Please speak out if you don't understand for this part. Ataupun you masih keliru dekat mana-mana. Tolong. Tolong guys. Jangan diam. Ya. The common difference. Yang aku just tulis soalan itu. And the common difference. Yang tu. Apa makna dia? Common difference adalah D. Okay. Common difference adalah D. Kenapa dia guna perkataan common? Common tu maksudnya sama. Betul tak kalau arithmetic difference kita sama? Yes. Boleh? Boleh. Okay, sekarang ni isu dia adalah kita bukan nak cari T1, T2, T3. Bukan final answer yang kita nak. Kita nak buktikan dia adalah arithmetic. So macam mana you nak buktikan kelas? Okay, Madam pun tak tahu dah nak gunakan apa. Okay, macam mana kita nak buktikan adalah kita cari D1. D1 adalah T2 tolak T1. Cari difference. Cari difference antara
term yang pertama dengan term yang kedua dan cari difference di antara term ketiga dengan term kedua. So you must make sure the value is the same. Barulah kita boleh kata D sama dengan 3. Barulah you boleh show it is arithmetic. Okay, Amirul, faham tak? Faham, Madam. Okey, sekarang tugas untuk Amirul adalah sambung daripada jalan kira awak sebab you pakai TN. Berbeza dengan saya, dia tak salah, dia betul. Dan Amirul sambung sampai shown. Bagi selesai. Boleh? Boleh, Madam. Dan Amirul tolong upload dekat collaboration chapter 3 bahagian student. So kawan-kawan yang lain boleh tengok you boleh buka, you boleh nampak dekat collaboration. So soalan minta apa tadi? State the first term. So kita kena state A adalah 12, D adalah 3. Baru dapat full mark. Okay. Tak boleh lah you cari A di tengah-tengah ni. A awak dekat sini. D awak dekat sini. Tapi you tak state akhir. Tak boleh. Sebab soalan spesifik dia minta. State the first term. Okay. Boleh tahan soalan ni? Ini panjang jalan kira. Okay, so far okay tak guys? Okay. Fatin okay tak? Okay. Okay nak? Alright, nanti yang lain pun sama. Kalau you tak buat step ni, tolong buat dengan pen merah. Okay, baru you akan highlight diri awak. Okay. Next, kita pergi soalan terakhir for today. Okay, Fatin boleh Fatin? Boleh. Fatin tolong explain. Yang lain stay fokus. Okay, dia bagi arithmetic sequence. 9 term is twice the third term. So kita buat keluar siap-siap dekat bawah ni. T9 sama dengan 2 kali T3. Twice bukan group twice tau. Twice. Lepas tu dia bagi T15 sama dengan 80. Kita kena buat T9 sama dengan 2 times T3 tu kita masukkan dalam persamaan terms. Maksudnya A plus 8D untuk T9 sama dengan 2 darab A plus 2D. Kita samakan dua persamaan tu dan kita akan dapat A sama dengan 4D. Okey, A sama dengan 4D tidak selesai lagi. Maka you mesti labelkan dia sebagai persamaan satu. Okey? Baru kita boleh guna untuk next. Okey, sambung. Lepas tu kita masukkan dalam persamaan T15 A plus 14D sama dengan 80. Gantikan A dengan 4D. Lepas tu kita akan dapat D sama dengan 40/9. Okey. Fatin dekat sini Fatin kena bagi tahu kita sub 1. Sebab you dah jadikan A sama dengan 4D. Okey? Dari segi jalan kira, you have to inform what calculation did you do. What step you are taking for. Okey? So kat sini apa yang Fatin buat adalah Fatin masukkan persamaan satu dalam persamaan ini. Betul ke tidak Fatin? Betul. Jadi kena tulis sub 1 dah cukup. Okey? Maksudnya kita ganti 1. Right, sambung. So maka you dapat nilai D sama dengan 40/9. Lepas tu kita cari balik nilai A dengan masukkan 40/9 tu dalam persamaan 4D. Kita akan dapat 160/9 untuk A. Okay, lepas tu okey, kejap. 40/9 you masuk. Masukkan dia sebagai subs in equation 1 for you to find the value of A. So you dapat 160/9. Okey. Okay, lepas tu soalan dia cakap sum of terms from 9 to 15. So kita kena cari sum of term daripada terms 9 to terms 15. Macam mana nak cari? Kita guna formula yang dekat tepi tu. Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1.
Lepas tu kita masukkan S15 guna formula sum. Jadi 15 per 2 darab 2 darab 160 per 9 tu kita sebab A, kita ambil balik yang 160 per 9 tambah 14 darab D, 40 per 9. Kita akan dapat 880 per 9 darab 15 per 2. Jadi kita akan dapat 733 1 per 3. Lepas tu kita kena cari sum of terms 8. Jadi kita kena buat 8 per 2 darab 2 per 160 per 9. Sebab untuk A kita masukkan balik tambah 7 darab 40 per 9. Kita darab 4. Kita dapat 4 darab 200 per 3 sama dengan 800 per 3. Lepas tu S15 kita kena tolak dengan S8. Jadi silap sikit kat situ. Sebenarnya 733 1 per 3 tolak 800 per 3. Kita dapat 466 2 per 3. Okey. Okey, kawan-kawan yang lain macam mana? Madam. Yes. Madam. Ya. Hasan dulu lah. Ya. Kenapa dia S9, dia tak ambil S9? Okey, fahamkan soalan. Soalan kata apa? Jumlah term daripada term 9 hingga term 15 inclusive. What does it mean? Termasuk? Termasuk. Bermakna term 9 dengan term 15 termasuk. Ataupun dengan kata lain, dia sebenarnya dia nak T9 tambah T10 sampailah T15. Betul? Betul tak? Okey. Okey, ataupun Meda tulis T11, T12. Okey, kalau tak ni tak okey juga. Meda tulis dah satu ni. Okey, logik tak daripada ayat soalan ni? Inklusif. Sebab Hasanah, sebab perkataan dia inklusif. Okey. Tapi kalau madam nak guna formula ni, kalau madam nak cari T satu-satu, bazir masa ataupun tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 guys. Kita takkan guna term. Boleh. Tapi lambat. Okey. Kita tahu ada kaitan antara formula term dengan sum, which is jumlah semua ni adalah S15 tolak dengan S8. S8. Very good. Kenapa mesti tolak S8 Zarif? Sebab S8 adalah T1, T2 sampailah T8. Okey. S15 adalah T1 tambah tambah T8 tambah sampailah T15. So kalau madam tolak dua ni, adakah you akan dapat benda yang sama? Adakah you akan dapat T9 sampai T15? Kalau you tolak? Ya ataupun tidak? Kalau you tolak yang ni, bermakna yang ni tolak. So you tinggal lah T9 sampai T8. Sebab T9 adalah data yang dia nak cari juga. Okey? Boleh tak? Boleh. Faham? Yang lain faham? Yang lain faham kelas? Faham. Okey. Tak? Faham. Okey, Maizatul okey? Ya, saya nak tanya. Ya. Soalan yang tadi 9, kalau saya jawab pecahan tak wajar boleh tak? Ke nak juga jadi... Boleh, tak ada masalah. Okey? Boleh. Sekejap guys.
Madam, nanti saya nak jumpa Madam. Saya ingatkan balik. Sekejap ya. Right. Okay, yang lain macam mana? So far so good arithmetic. Dia tak susah. Dia seronok sebenarnya. Fahamkan soalan, matchingkan dengan formula ataupun maklumat yang you ada and try to fikir macam mana you nak dapat the value. Okay? It's not hard. Tak susah pun. Nanti kita akan jumpa function and graph. Itu baru saya mengaku susah. Nanti kita jumpa differentiation. So ini adalah kalau jari awak, ini jari baru jari kelingking je. Bab 3. So jangan mindset awak susah. Mindset awak susah habislah. Susahlah hidup awak. Okay. Okay. Saya nak sambung sikit lagi. Saya nak share saya punya flipbook. Okay. Siapa pernah buka saya punya flipbook? Macam mana nak buka saya punya flipbook kelas? AnyFlip. Pergi dekat AnyFlip Pergi dekat AnyFlip. Alright. Apa yang saya nak highlight adalah you kena tengoklah ni. Yang ni saya takkan explain sebab bahannya dah ada. Alright, bahannya dah ada. Arithmetic ni tak payah tengok sebab dia dah dikeluarkan daripada syllabus. Okay. So benda-benda yang saya tak ajar tak payah. Apa yang saya nak awak tengok adalah alamak, pergi mana? Hilang. Okay, tadi Ajmal tanya kan? Soalan kebat kan? Inilah soalan kebat dia lebih kurang lah. Okay. Alright. Sebelum ni soalan ni memang ada dalam buku tapi saya rasa pensyarah dah keluarkan. Tapi saya rasa soalan-soalan ni penting. Okay. So madam nak you guys go scroll apa perbezaan, apa contoh-contoh soalan yang saya dah sediakan dekat sini. Dia ada case 1, dia ada case 2. Bila soalan ada perkataan after. Okay. A man's initial annual salary. Maksudnya gaji dia pada awal tahun adalah 100 dan bertambah sebanyak 45 setiap tahun. Sikit je tau, tambah RM45 setiap tahun. Okay, berapa banyak dia boleh dapat selepas 15 tahun? Madam akan explain satu saja contoh, yang lain you tengok sendiri Okay. So, dia depends pada you punya A. A awak tu you ambil berapa? Contoh case 1, saya ambil A saya adalah 600 macam biasalah. D adalah 45. Okay. So, kalau you nak cari selepas 15 tahun you akan pakai T16. Kenapa? Saya dah lukis siap-siap number line kat sini. Sebab kita cerita pasal after year. Okay, after a year. After awak untuk case awak sebab A awak adalah 600 adalah T2 kat sini. Okay. So you just cari T16 yang you akan dapat jawapan. Itu case yang pertama. Case yang kedua. Stay fokus sikit lagi. Kalau you ambil T1 adalah after 1 year. Bermakna dia kira T1 untuk selepas siap-siap. Which is dia ambil T1 selepas setahun. Berapa nilai duit dia? Gaji dia? RM645. Okay. So kalau saya nak cari selepas 15 tahun, saya terus guna T15 and I will get the same answer. Okay. So what? Apa highlight dia? It depends pada A awak. Awak nak guna A mana? Okay. Depends on your A. Okay. Kalau you terus ambil A sama dengan 600, maka you punya number line tu ada extra. Maka you kena cari T16. Okay. Tapi kalau you ambil A awak adalah you dah ambil A yang baru iaitu RM645. Maka you akan terus kira T sama dengan T15. And you get the same answer. Right. So ini ada dekat saya punya AnyFlip. Alright. Kalau tak nak tengok dekat AnyFlip, ini baru saya masukkan dekat saya punya. Dekat mana kelas? Di sini saya. Okay, pergi kepada notebook kuliah. Pelajar baru Pelajar baru kalau yang you tak nak sebab you tak biasa, pergi kepada notebook kuliah, pergi kepada bab 3.
Okay, pergi kepada bab 3 dekat sini saya baru masukkan all in one. Okay, so gunakan soalan-soalan tambahan ni untuk bagi awak pengalaman all types of questions. Alright? Boleh kelas? Boleh. Itu baru dinamakan soalan kebat lah. Soalan kita nak apply soalan UPS, dia akan pergi kepada arah tu. Okay, so tadi adalah konsep. You faham konsep, you pergi kepada soalan application and you will be good. Okay, faham konsep dulu. Okay, so itu saja, saya akan end kelas kita hari ni. Any problem, raise your hand. Any issue, raise your hand right now.